telah diserang dengan virus COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Planet telah mengumumkan bahawa virus COVID-19 sebagai virus pandemik. Bilangan jangkitan virus COVID-19 di negara kita semakin meningkat. Sehubungan itu, Perdana Menteri Suria telah mengumumkan Perintah Pergerakan dihadkan bermula 10 Mei 2020. Hal ini bagi menyekat penurunan virus pandemik COVID-19. Semua sektor di seluruh negara diarahkan menghentikan operasi kecuali sektor perkhidmatan keperluan. Oleh yang demikian, sekolah dan institusi pendidikan tinggi terpaksa mengadakan kelas secara online. Di sinilah bermula pelbagai konflik yang dihadapi oleh Cikgu Amira. Pada suatu petang yang hening di rumah Cikgu Amira, kelihatan Cikgu Amira dan suaminya sedang beristirahat. Abang, nampaknya kes COVID di negara kita semakin meningkat. Iyalah, nampak gayanya macam negara kita akan di-lockdown oleh kerajaan. Sekolah pun mungkin ditutup. Makin serius pula pandemik ni. Jadi, sekolah pun kena tutup. Nampak gayanya begitulah. Nasib baik abang ada buat simpanan kecemasan. Risaunya saya dekat budak-budak kelas saya tu. Abang faham-faham je lah perangai diorang macam mana. Kelas secara bersemuka pun mereka banyak main-main. Apatah lagi kalau kelas secara online dibuat semasa PPD nanti. Alah, awak boleh punya kawal budak-budak tu. Tapi, awak kenalah tegas sikit. Ish abang ni. Saya dah tegas pun mereka buat tak endah je dekat saya. Iyalah. Awak, itu Perdana Menteri nak berucap. Has extended its recovery movement control order until the 31st of December. Now, the order had been due to end on Monday. Macam manalah aku nak buat kelas secara online dengan anak-anak murid aku nanti. Seronoknya cuti panjang. Tak payah pergi sekolah. Tak payah dengar cikgu membebel. Boleh lepak-lepak kat rumah. Bestnya. Ada mesej dari grup WhatsApp sekolah. Pesanan daripada pengetua. Semua guru diminta untuk menjalankan kelas secara online bersama murid masing-masing bermula esok. Macam manalah aku nak buat kelas online dengan mereka ni. Kelas bersemuka pun mereka malas hendak beri tumpuan. Apatah lagi kelas online. Jauh awak mengelamun? Awak ada masalah ke? Abang, terkejut saya. Tak ada apa-apalah. Cuma pengetua maklum supaya buat kelas secara online bermula esok. Saya runsing memikirkan tentang murid-murid saya. Abang tahu-tahu sajalah perangai mereka macam mana. Awak janganlah risau. Yang penting, awak perlu cuba sebaik mungkin untuk didik mereka. Yelah. Tak apalah, abang duduklah dulu ya. Saya nak ke atas siapkan apa yang patut untuk kelas esok. Bising betul kau ni. Aku nak tidur pun tak senang. Dah pukul 8. Patutlah. Hari ni ada kelas dengan Cikgu Amira. Malaslah. Lantaklah bayar aku tidur. Manalah Ami ni. Dah pukul 8.40 pagi pun tak masuk lagi dalam kelas online ni. Kena call juga nanti ni. Takut ada apa-apa masalah ke. Assalamualaikum Mami. Kenapa awak tak hadir kelas saya pagi tadi? Awak tak sihat ke? Waalaikumsalam, cikgu. Alah, saya malaslah, cikgu. Menyusahkan je belajar online ni. Nanti bila habis PKP, kita belajar macam biasa je lah dekat sekolah. Mana boleh begitu Ami? Sepanjang PPD ni, semua guru akan mengajar menggunakan kaedah online. Cikgu ni belete pula. Nanti kalau saya nak masuk, saya masuklah kelas cikgu tu. Tak perlu cikgu nak call saya macam ni. Ya Allah. Pelik betul perangai budak-budak zaman sekarang. Awak, kenapa merungut ni? Si Ami ni lah. Saya telefon dia untuk tanya kenapa tak masuk kelas saya pagi tadi. Saya pula yang dimarahinya. Awak ni macam tak biasa pula dengan perangai Amin tu. Kena banyak bersabar. Anggap je lah dia macam anak awak.
Saya pula yang disalahkan. Baiklah murid-murid, saya harap awak sudah siapkan latihan yang saya berikan 2 hari lepas. Weh, cikgu ada bagi latihan ke? Ami, awak belum siapkan latihan yang saya bagi 2 hari lepas? Alah, cikgu, saya bukan sengaja tak nak buat latihan cikgu bagi. Tapi saya tak faham lah apa yang cikgu ajar dalam kelas online ni. Dah lah tak faham. Bosan pula tu kelas cikgu. Rimaslah saya. Pada suatu petang, kelihatan Cikgu Amirah sedang menikmati minum petang di beranda rumahnya. Dia dikejutkan dengan deringan telefonnya yang berbunyi banyak kali. Cikgu Amirah segera mengambil telefonnya dan ternyata pengetua yang meneleponnya. Kenapa pengetua telefon aku ni? Macam ada benda penting je. Waalaikumsalam pengetua. Ada apa-apa perkara penting ke cikgu menelefon pada waktu begini? Ya, saya memang ada perkara penting yang perlu dibincangkan dengan awak. Hal ini berkaitan dengan rungutan ibu bapa mengenai anak-anak mereka, terutamanya Ami. Dia mengadu bahawa cikgu berikan bebanan kerja rumah yang melampau terhadapnya. Maaf cikgu, saya kurang jelas kenapa terdapat rungutan daripada ibu bapa. Saya telah cuba sebaik mungkin untuk pastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran semasa musim PPD ni. Dan kerja rumah yang saya berikan tidak membebankan mereka, cikgu. Saya faham cikgu telah melakukan yang terbaik. Tapi saya tak boleh nak endahkan juga rungutan daripada ibu bapa. Kebanyakan murid-murid mempunyai masalah untuk memahami topik yang cikgu ajar. Dan mereka juga tak dapat untuk menyiapkan latihan yang cikgu berikan. Ini adalah amaran untuk cikgu ya. Saya harap cikgu dapat segera perbaiki kelemahan ini. Baiklah, terima kasih cikgu. Saya akan cuba perbaiki segala kelemahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara online ini. Stresnya. Saya tengok awak ni semenjak kelas online bermula, asyik mengeluh je. Ada apa-apa masalah ke sayang? Kalau ada, mari cerita dekat abang. Tak ada lah bang. Saya terkilan dan sedih dengan murid-murid saya tu. Petang tadi pengetua telefon saya dan maklumkan bahawa adik ibu bapa merungut tentang cara saya mengajar. Dan saya memberikan beban kerja yang banyak untuk anak-anak mereka. Kata mereka lagi, anak-anak mereka tak faham apa yang saya ajar dalam kelas online dan cara pengajaran saya teruk. Macam mana saya nak ajar mereka kalau mereka tak hadir ke kelas dan tak siapkan pula latihan yang saya berikan? Sedihlah saya bang. Oh, itu ke masalahnya sayang. Saya pun kurang arif dalam bidang pendidikan ni. Tapi, apa yang boleh saya katakan, setiap cabaran pasti ada jalan penyelesaiannya. Saya yakin awak boleh buat yang terbaik. Dahlah tu awak, jangan sedih-sedih lagi. Senyumlah sikit. Terima kasih abang sebab selalu bagi saya kekuatan dan semangat untuk saya hadap ujian ni. Awak, datang sini cepat. Ada pengumuman dari Menteri Pendidikan berkaitan pembukaan semula sekolah. Betul ke ada pengumuman pembukaan semula sekolah? Akan mengumumkan tarikh pembukaan sekolah sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum sekolah dibuka. Keputusan untuk membuka semula sesi persekolahan ini hanya akan dibuat apabila kita benar-benar yakin keadaan telah kembali pulih. Pada peringkat ini, pembukaan sekolah hanya melibatkan kelas peperiksaan awam. Syukur Alhamdulillah sekolah akan dibuka semula. Bolehlah saya mengajar seperti biasa bang? Alhamdulillah awak. Saya pun tumpang bahagia dengan berita ni. Suasana di dalam bilik mesyuarat kelihatan ceria dengan kehadiran para guru dan tuan pengetua. Mereka saling bertegur sapa setelah sekian lama tidak berjumpa. Guru-guru SMK Bulan hadir ke sekolah untuk bermesyuarat berkaitan dengan Standard Operating Procedure atau dikenali sebagai SOP. SOP ini bakal diguna pakai untuk kemasukan semula murid-murid ke sekolah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam dan selamat sejahtera juga tuan pengetua. Selamat kembali ke sekolah. Sudah agak lama ya kita semua tak bersua muka akibat cik corona yang mengamuk di negara kita. Baiklah, yang pertamanya, saya harap semua guru boleh bekerjasama dengan baik dalam normalisasi baharu ini. Seperti yang semua sedia maklum, kita perlu melaksanakan SOP untuk menyambut kehadiran semula murid-murid ke sekolah. Jadi, mesyuarat hari ini adalah untuk memaklumkan tentang penubuhan jawatankuasa pengurusan SOP COVID-19 di sekolah. Jadi, Cikgu Amirah. Ya tuan pengetua.
awak akan dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa pengurusan SOP COVID-19 SMK Bulan dan berkuat kuasa serta-merta ya. Jadi saya harap awak dan anak buah awak akan dapat jalankan tugas dengan baik. Terima kasih cikgu kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mempengerusikan badan pengurusan SOP COVID-19 sekolah. Saya akan usaha sebaik mungkin agar semuanya berjalan lancar. Baik Cikgu Amirah. Seterusnya, untuk pembekalan alat-alat persediaan SOP, Encik Razak selaku pengerusi PFMT sekolah akan memegang tender pembekalan alat-alat tersebut. Jadi saya harap semua maklum ya. Kenapa pula Encik Razak yang pegang tender tersebut? Bukankah pihak pentadbiran sekolah yang patut uruskan tender tu? Peliknya. Beberapa hari sebelum pembukaan sekolah, kelihatan Cikgu Amira dan rakan tugasnya bertukar lumus menyiapkan penanda-penanda perjarakan fizikal di sekolah. Cikgu Amira, awak pasti ke murid-murid sekolah kita mampu patuh arahan norma baharu ini? Awak tahu sajalah perangai murid sekolah ini bagaimana. Saya sedia maklum tentang perkara tu, tapi saya amat berharap mereka mampu mengikut SOP yang telah ditetapkan ni. Perkara ini penting supaya wabak COVID-19 tidak menular di sekolah kita. Harapnya begitulah cikgu. Jangan nanti sekolah kita viral sebab COVID-19 sudahlah. Sekolah kita pun dah memang terkenal dengan masalah disiplin yang teruk. Cikgu ni, janganlah cakap begitu cikgu. Nanti kalau betul-betul berlaku, kita yang susah cikgu. Dahlah cikgu, saya nak pergi ke stor kejap untuk ambil alatan-alatan lain. Baiklah cikgu. Cikgu Amira pun berlalu pergi ke bilik stor untuk mengambil alatan-alatan yang diperlukan. Setibanya Cikgu Amira di bilik stor, Cikgu Amira memeriksa jumlah stok keperluan COVID-19 seperti pelitup muka dan hand sanitizer. Setelah selesai membuat perkiraan, stok yang ada hanya cukup untuk 2 minggu sahaja. Pelik dengan keadaan itu, Cikgu Amira menelepon pengetua untuk mendapatkan penerangan berkaitan dengan kekurangan stok bekalan persediaan untuk melaksanakan SOP di sekolah. Assalamualaikum cikgu. Saya nak buat laporan tentang stok barang keperluan warga sekolah seperti pelitup separuh muka dan hand sanitizer. Waalaikumsalam Cikgu Amirah. Kenapa ya cikgu? Ada apa-apa masalah ke? Macam ni cikgu. Saya baru kira stok bekalan pelitup muka dan hand sanitizer di stor untuk pelaksanaan SOP di sekolah. Rasanya saya sudah pesan dalam kuantiti yang mencukupi, tapi stok yang ada hanya cukup untuk 2 minggu. Kenapa pula tak cukup cikgu? Saya pun tak tahu cikgu. Kalau macam ni, saya ingin berbincang dengan pembekal tentang hal ni. Macam pelik je stok ada sikit. Cikgu Amirah, tak payahlah. Tak apa. Biar saya sendiri yang bincang dengan pembekal tentang isu ni. Kalau begitu, tak apalah cikgu. Saya ni hanya risaukan kesihatan para pelajar je. Saya minta diri dululah macam tu ya. Segala persediaan untuk menyambut kehadiran murid-murid telah tersedia. Persediaan yang mematuhi piawaian SOP seperti pemeriksaan suhu badan di pintu pagar, hand sanitizer, penanda penjarakan fizikal dan sebagainya telah disediakan oleh Cikgu Amira dan rakan tugasnya. Hari pertama persekolahan norma baharu pun bermula. Selamat kembali ke sekolah semua. Tengok tu, anak VVIP sekolah dah sampai. Kerek betul. Macamlah sekolah ni mak bapak dia yang punya. Kenapa bising-bising ni puan? Cikgu, tengoklah ibu bapa Ami tu. Sepatutnya mereka hanya hantar sampai ke pagar sahaja. Ikut suka hati diorang je hantar Ami hingga ke kawasan sekolah tanpa memeriksa suhu badan terlebih dahulu. Mana boleh begitu? Nanti saya cuba berbincang dengan pengetua. Maklumlah mereka berdua yang dipetua PFMT sekolah. Hendak tegur secara terus nanti dikatakan tidak sopan pula. Itulah, awal-awal lagi dah melanggar SOP yang ditetapkan pihak sekolah. Cikgu nak jumpa saya? Waalaikumsalam, Ami. Sila masuk. Ada apa cikgu panggil saya ni? Cikgu nak tanya kamu sesuatu. Tapi, kamu kena jawab jujur dengan cikgu sebab cikgu nak bantu kamu, Ami. Kenapa awak suka buat masalah di sekolah? Apa puncanya sehingga awak jenakal begini? Kelas online dulu pun banyak kali tak hadir. Di sekolah pun awak buat hal juga. Cikgu nak sangat tahu kenapa saya jadi macam ni kan? Cikgu tanyalah mak bapak saya.
Kenapa dengan mak ayah awak? Awak boleh luah dekat saya, Mi. Cikgu nak bantu awak. Tolong beritahu saya masalah awak, sayang. Cikgu, keluarga saya tak pernah bahagia. Setiap hari mak ayah bergaduh. Diorang tak pernah pedulikan saya. Saya dah tak pernah rasa ada mak ayah. Sabar, Mi. Tak baik awak cakap begitu. Mak dan ayah awak sangat sayangkan awak. Cuma... Sayang apanya, cikgu? Saya benci mak ayah saya. Astaghfirullah, Ami. Mengucap, Ami. Jangan cakap macam tu. Walaupun awak benci mereka, mereka tetap mak ayah awak, Ami. Terima kasih sebab Ami berat tentang saya, cikgu. Saya cuma harap mak ayah akan berubah satu hari nanti. InsyaAllah, Ami. Tak apa. Sekejap lagi saya ada perjumpaan dengan mak ayah awak. Saya akan cuba nasihati mereka untuk beri lebih perhatian kepada awak, ya? Di dalam pejabat pengetua, ibu bapa Amy iaitu Encik Razak dan Puan Munirah yang merupakan yang di-Pertua PFMT sedang berbincang mengenai isu pagi tadi. Jadi semua dah ada di sini. Bolehlah kita mula berbincang. Saya rasa Encik dan Puan sedia maklum tentang masalah yang timbul pagi tadi. Jadi, cikgu nak kata kami ni menimbulkan masalah ke? Macam tu ke, cikgu? Nampaknya cikgu ni dah lebih-lebih ni. Saya minta maaf Encik Razak dan Puan Munirah. Tetapi Encik dan Puan tetap kena ikut peraturan sekolah. Tak boleh berbuat sesuka hati. Kita ada peraturan SOP yang perlu dipatuhi di sekolah ni. Cikgu sedar tak dengan siapa cikgu ni bercakap sekarang ni? Cikgu sedar tak? Cikgu Amirah, cukup. Awak kena hormat mereka berdua. Mereka adalah individu yang berpengaruh di sekolah kita. Lagi satu, Ami ada luahkan sesuatu kepada saya. Encik dan Puan lah yang menyebabkan Ami selalu buat onar di sekolah. Dia hanya inginkan perhatian daripada tuan-puan di rumah. Saya berharap Encik dan Puan dapat memberi lebih perhatian kepada dia. Kesian Ami pun... Ajar. Kau tu anak pun tak ada. Ada hati kau nak nasihatkan aku. Tergamak Puan tampar dan kata begitu kepada saya. Kenapa dengan muka awak ni? Siapa pula yang menampar awak? Puan Munirah yang tampar saya, abang. Tadi ada sedikit perbincangan tentang isu mereka langgar SOP sekolah dan masalah disiplin anak mereka. Entahlah, mungkin dia terlalu marah sehingga menampar saya. Ya Allah, apa masalah mereka ni? Ibu bapa dan anak sama je perangainya. Entahlah, saya rasa saya guru yang gagal, abang. Saya macam nak berhenti menjadi guru. Kenapalah awak cakap macam tu? Kan jadi guru ni impian awak dari kecil. Saya yakin awak guru yang baik. Jadi, awak kenalah sabar dan kuat untuk hadapi kerenan pelajar dan ibu bapa mereka. Hatan, Cikgu Amirah baru selesai mengajar di kelas 5 Amanah. Cikgu Amirah ingin ke pejabat untuk menghantar laporan pengajarannya. Semasa dia lalu di hadapan bilik pengetua, tiba-tiba dia terdengar satu perbualan di antara Tuan Pengetua dan Encik Razak. Apa yang sedang dibualkan oleh Tuan Pengetua dan Encik Razak ni? Duit apa? Alah, cikgu jangan risau. Duit ni kita kongsilah. Iyalah, takkan awak nak untung seorang je kan? Banyak tu duit yang kita dapat hasil kutipan dana COVID-19 ni. Saya pada untuk duit tu. Cikgu jangan bimbang. Bahagian cikgu mesti ada. Lagipun saya order separuh je untuk stok bekalan pelitup muka dan hand sanitizer ni. Duit selebihnya kita kongsilah, cikgu. Lantaklah apa yang jadi dekat sekolah ni. Yang penting masuk 15,000 dalam akaun saya. Tak sia-sia saya sokong Encik Razak sebagai di-Pertua PFMT sekolah. Astaghfirullahalazim. Apa yang Tuan Pengetua dah buat ni? Aku kena rakam perbualan ni sebagai bahan bukti. Selepas beberapa hari, Cikgu Amirah terdengar perbualan di antara Tuan Pengetua dan Encik Razak
Cikgu Amira masih buntu pada siapa dia patut melaporkan perkara tersebut. Namun, perkara yang lebih buruk dan paling ditakuti oleh Cikgu Amira telah pun berlaku. Cikgu Amirah, awak dah tahu ke tentang Ami? Kenapa dengan Ami, cikgu? Dia dah disahkan positif COVID-19. Apa, cikgu? Macam mana Ami boleh kena, cikgu? Allahu, anak murid aku. Pihak Kementerian Pencegahan Pandemik pun belum pasti dari mana jangkitan ini bermula dan kes ini juga masih dalam siasatan. Tapi cikgu, sekolah kita dah melaksanakan segala SOP yang disarankan. Saya pun tak sangka cikgu akan jadi macam ni. Jadi esok cikgu kena mempengerusikan mesyuarat bersama pihak PFMT secara online untuk berbincang tentang hal ini. Baik, cikgu. Mesyuarat PFMT secara online diadakan untuk berbincang tentang penutupan sekolah dan saranan pihak KPP kepada warga sekolah. Assalamualaikum semua ibu bapa dan waris. Saya harap semua bertenang dalam menghadapi perkara ini. Ini semua salah Cikgu Amira. Cikgu sepatutnya bertanggungjawab kerana cikgu yang menguruskan SOP di sekolah. Bertenang semua. Saya boleh jelaskan apa yang berlaku. Saya mohon semua bertenang ya. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan saya akan pastikan juga semua warga sekolah selamat daripada pandemik ini. Jangkitan COVID-19 pada MA didapati berpunca daripada kluster Marek. Perkara ini telah merukakan segala tanda tanya yang berbangkit dalam kalangan guru dan ibu bapa. Rupa-rupanya, Encik Razak dan Puan Munirah telah berkunjung ke Marek dan pulang ke rumah tanpa menjalani sebarang kuarantin. Kami mengesahkan jangkitan Ami berpunca daripada kontak rapatnya iaitu Encik Razak dan Puan Munirah yang berkunjung ke Mareh dan tidak menjalani kuarantin wajib. Jadi pihak KPP memohon semua warga sekolah untuk hadir membuat ujian saringan COVID-19 dengan kadar segera. Alhamdulillah, ujian COVID-19 aku negatif. Akhirnya kebenaran terungkap juga. Cikgu Amirah telah nekat untuk membongkarkan dan melaporkan tentang penyelewangan dana yang telah dilakukan oleh Tuan Pengetua dan Encik Razak. Cikgu Amirah telah memberikan semua bahan bukti kepada Inspektor Aina. Puan, saya ingin melaporkan tentang penyelewengan dana yang berlaku di SMK Bulan. Ianya melibatkan pengetua sekolah itu sendiri dan yang dipertua PFMT sekolah. Puan Amirah, ada bukti ke tentang penyelewengan dana tersebut? Ada, Puan. Saya serahkan bahan bukti ini kepada Puan. Saya harap Puan dapat melakukan siasatan lanjut terhadap perkara ini. Baiklah Puan, pihak kami akan segera melakukan siasatan selepas mereka selesai proses kuarantin selama 14 hari. Maaf Cik Razak, anda perlu ikut kami ke balai untuk bantu siasatan lanjut berkaitan dengan penyelewengan dana COVID-19 SMK Bulan ni. Boleh Cik bagi kerjasama ke? Apa ni? Tuan, saya tak salah Tuan. Tuan salah orang ni. Tuan, janganlah gari saya tak salah. Tuan salah orang ni. Encik Faris? Ya Tuan. Begini Encik, boleh Encik ikut kami ke balai untuk siasatan lanjut berkaitan dengan penyelewengan dana dekat sekolah ini. Harap Encik dapat bagi kerjasama untuk siasatan kes penyelewengan ini. Aku menyesal, ya Allah. Semuanya telah terjawab. Nama sekolah tercemar kerana isu penyelewengan dana COVID-19 yang dilakukan oleh pengetua sekolah dan pengurusi PFMT itu sendiri. SMK Bulan juga terpaksa ditutup kerana berlaku penularan kes positif COVID-19 secara besar-besaran dalam kalangan pelajar. Syukur Alhamdulillah. Sesungguhnya, tugas seorang guru bukanlah mudah. Bukan sekadar melaksanakan tugas hakiki, tetapi tugasnya juga untuk membentuk seorang insan. Tugas yang perlu dilaksanakan dengan ikhlas dan jujur. Virus pandemik COVID-19 banyak mengajar aku erti kesabaran dalam menghadapi cabaran dalam dunia pendidikan. Namun, tanpa kita sedari, manusia juga boleh menjadi virus yang lebih berbahaya kerana sikap tidak bertanggungjawab dan tamak dalam mengejar duniawi.